Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sesi PDPR kita untuk tunggal yang baru, PDPR 3.0, memandangkan kes COVID-19, jumlah kes positif semakin meningkat saban hari. Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada di rumah. Hari ini kita akan belajar subjek sains untuk tajuk yang baru, iaitu sifat cahaya. Okey. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita baca doa supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, murid-murid bolehlah buka buku teks kamu. Okey, kita akan belajar tajuk yang baru. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan cahaya bergerak lurus. Yang kedua, murid-murid akan dapat membanding bezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya terhalang oleh objek luk sinar, objek luk cahaya dan objek legap. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melalui lakaran PMK, penulisan ataupun lisan secara aktif. Kita mulakan unit yang pertama, pergerakan cahaya. Sifat cahaya yang pertama yang kita akan belajar ialah pergerakan cahaya. Cahaya bergerak lurus. Murid-murid boleh buka buku teks, hujung muka surat 88. Cahaya bergerak lurus. Kalau kamu tengok dalam muka surat 89, macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tengok betul ke cahaya itu bergerak lurus. Okey. Kamu boleh rujuk muka surat 89, okey. Penyiasatan yang ditunjukkan itu menggunakan 3 kad manila yang ditebuk lubang. Okey. Dan kad manila itu ditebuk lubang disusun secara selari. Okey, macam dalam gambar rajah yang cikgu tunjuk sekarang ni. Dan kita akan nyalakan lilin ataupun buka lampu di sebelah hujung satu ni, dan kita akan lihat melalui di hujung yang sebelah lagi daripada lubang yang kita tebuk dari 3 kad manila tersebut. Ingat, kad manila tu kita susun dia secara selari bagi sama. 3 tu, okey, lubang pun sama, dan bila kita tengok daripada lubang kad yang pertama, kita akan nampak cahaya lampu ataupun lilin yang di hujung sana. Tetapi kalau kita ubah, katakan kad manila yang di tengah tu kita ubah. Kita tarik sikit. Sebab dia tak sejajar dengan kad manila, kedudukan kad manila tadi tak sejajar. Walaupun satu saja kita ubah, maka kita tak akan nampak cahaya daripada lubang yang kita tengok. So itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Faham murid-murid? Ini adalah salah satu contoh yang paling mudah untuk kita buktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey. Daripada sifat cahaya bergerak lurus ni, apa kejadian yang biasanya terhasil? Fenomena yang berlaku. Fenomena yang biasa berlaku adalah terbentuknya bayang-bayang. Kewujudan bayang-bayang apabila cahaya yang dihalang oleh objek. Okey.
Objek itu menghalang cahaya. Cahaya kan bergerak lurus tadi. Tapi bila ada objek yang menghalang, maka bahagian yang terhalang, bahagian objek yang menghalang cahaya tadi, dia akan membentuk bayang-bayang di belakang. Itu fenomena pembentukan bayang-bayang. Okey. Kejelasan bayang-bayang berbeza mengikut jenis objek yang menghalang. Kejelasan ni maksudnya apa? Bayang-bayang yang terhasil di belakang tu, dia punya kejelasan bayang-bayang tu mengikut kepada jenis objek. Macam dalam objektif pembelajaran tadi, kita ada 3 jenis objek, objek legap, objek lut cahaya, dan yang terakhir lut sinar. Objek legap ni ialah objek yang solid. Contohnya macam ini, power bank ni, ini objek legap, solid. Sebab apa? Sebab kalau kita suluh cahaya, maka power bank ni dia menghalang cahaya. Bahagian power bank ni yang menghalang cahaya, dia akan membentuk bayang-bayang. Objek legap ni maksudnya cahaya dia tak boleh tembus objek tu. Itu masuk objek legap. Contoh kalau kamu tengok dalam buku teks, letak di sana kad Manila. Apa sahaja benda yang cahaya tidak boleh melalui dia, kita panggil objek legap. Objek yang kedua ialah lut cahaya. Lut cahaya ni dia adalah objek yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Maksudnya cahaya, bila objek tu kita letak, bila kita suluh cahaya tu, dia boleh melalui objek tu, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Itu kita panggil lut cahaya. Contohnya yang paling mudah, plastik berwarna. Kamu ambil botol air gas kan, yang warna hijau, yang warna biru. Itu adalah contoh lut cahaya, bahan ataupun objek lut cahaya. Dan yang terakhir ialah lut sinar. Lut sinar ni ialah bahan yang membenarkan cahaya, semua keseluruhan cahaya melaluinya. Contoh kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, plastik cermin, ataupun lebih mudah, cermin kereta, cermin tingkap kereta kan, yang jelas kan. Itu adalah contoh objek lut sinar. Maka kalau cermin tu kita suluh, cermin kereta tadi kita suluh dengan lampu suluh, maka tak akan ada bayang-bayang. Bayang-bayang tak akan terbentuk. Sebab apa? Sebab cahaya tu tak dihalang. Itu dia 3 objek yang mempengaruhi pembentukan bayang-bayang. Untuk sifat cahaya yang pertama iaitu cahaya bergerak lurus. Sekarang kita tengok komponen yang kedua dalam bayang-bayang tadi. Bila cahaya bergerak lurus, bila melalui ataupun disuluh pada objek yang legap, maka bayang-bayang akan terhasil. Bayang-bayang yang terhasil ni pula, dia ada saiz dia. Macam mana cikgu? Kalau kita guna macam ni, power bank besar ni, bayang-bayang dia akan samalah besar ni. Dia boleh jadi lebih besar ke? Kita tengok nah. Saiz bayang-bayang yang terhasil tu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dia ada 4 faktor semuanya, tapi key point dia, point yang kamu perlu ingat hanyalah 2.
jarak objek dari skrin ataupun jarak objek dari sumber cahaya. Saya kata 4 ni ada 2. Okey. Dia 4 dia sebab jarak objek dari skrin tu dia ada 2. Dan jarak objek dari sumber cahaya pun dia ada 2. So total semua 4. Tapi poin penting, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ni yang kamu kena ingat, kamu kena hafal, kamu kena tahu adalah 2 ni saja. Okey, jarak objek dari skrin. Okey, yang pertama, semakin dekat objek dengan skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Yang pertama. Yang kedua, semakin jauh jarak objek dari skrin, semakin besar saiz bayang-bayang. Itu faktor yang pertama, dia ada 2. Okey. Satu, objek tu dekat dengan skrin, satu lagi objek tu jauh dari skrin. Kamu cari lampu suluh, kalau tak ada lampu suluh, kamu guna lampu flashlight yang ada pada handphone tu. Okay, kamu buka, kamu letakkan objek ni, gerakkan dia dekat dengan skrin. Lepas tu, kamu dekatkan dengan lampu kamu tu. Maksudnya bila jarak objek ni dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang tu dia akan kecil. Bila kamu gerakkan objek tu dekat dengan jauh dari skrin, maksudnya dia dekat dengan lampu tu, maka saiz bayang-bayang tu dia akan besar. Okey. So, jarak dari sumber cahaya pula dia terbalik daripada jarak dari objek dari skrin. Bila jarak objek dari sumber cahaya makin dekat, maka saiz bayang-bayang akan besar. Okay, dia berkait. Manakala kalau jarak objek dari sumber cahaya jauh, maka saiz bayang-bayang akan kecil. Okay, kamu boleh cuba. Cukup ada lampu suluh, lampu pakai lampu torchlight, flashlight yang ada dekat handphone pun boleh. Dan kamu ambil saja apa-apa objek yang ada, kamu letakkan suluh pada dinding di rumah. Lepas tu kamu letaklah objek, gerakkan objek tu dekat ataupun jauh. Okay, jelas semua? So yang ni dia agak confused lah, Okay, tapi poin dia jarak objek dari skrin dengan jarak objek dari sumber cahaya. Satu dengan skrin, satu lagi dengan sumber cahaya. So kamu pilih lah. Okay, kalau kamu nak hafal jarak dari skrin, maka bila jarak dari sumber cahaya dia akan terbalik saja dari apa yang jarak dari sumber cahaya. Okay, kita bergerak kepada sifat yang kedua, pantulan cahaya. Okay, cahaya ni boleh dipantulkan. Imej yang terbentuk pada cermin hasil daripada pantulan cahaya. Bila kita tengok cermin kan, sikat rambut, itu adalah konsep daripada sifat pantulan cahaya. Maksudnya cahaya boleh dipantulkan. Disebabkan cahaya tu dipantulkan lah bila kita tengok cermin. Cuba kamu tengok gambar yang di situ, ada gambar muka pada cermin tu. Kalau cahaya tak boleh dipantulkan, bila kita tengok cermin, tak akan ada objek, tak akan ada gambar pada cermin tu. Maksudnya cahaya tembus tu. Kita tengok cermin tu, tapi cahaya tembus. So kita tak nampak gambar kita pada cermin tu. Tapi disebabkan sifat cahaya ni boleh dipantulkan, maksudnya kita ni tengok cermin, cahaya pantulkan balik. Maksudnya imej kita pada cermin tu adalah hasil daripada pantulan cahaya. Sifat cahaya yang boleh dipantulkan.
Okey. Baik, seterusnya kegunaan pantulan cahaya. Kamu boleh tengok muka teks muka surat 96 dan 97. Okay, pantulan cahaya ni sangat penting dalam kehidupan kita. Ini adalah contoh-contoh yang ada dalam muka 96 dan 97 dalam teks kamu. Ia adalah contoh-contoh pentingnya pantulan cahaya. Okay, yang pertama, tengok gambar cermin. Cermin di simpang jalan. Biasa kalau jalan yang simpang 3 kan, yang tak ada traffic light, biasanya orang akan pasang cermin tu. Kamu tengok gambar yang atas sebelah kiri tu. Okey. Biasanya orang akan pasang cermin tu supaya apa? Orang yang nak keluar daripada simpang dia boleh nampak kenderaan. Ada yang nak mai ke tak mai. So bila tak ada baru dia boleh keluar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, side mirror. Side mirror kereta, side mirror motor. Side mirror. Maksudnya kita gunakan cermin pandang belakang tu nak tengok ada kereta ke, ada kenderaan ke tak, ada motor ke tak. Kalau kita nak masuk lorong ke ataupun kita nak potong kan. Tu. Yang kedua. Yang ketiga, nampak kapal selam tu. Kapal selam tu bahagian yang atas, muncung atas tu. Teropong kapal selam tu. Teropong kapal selam tu menggunakan konsep pantulan cahaya. Maksudnya orang yang duduk dalam kapal selam tu ada di dalam laut kan, dalam air kan, di dalam laut tu. Tapi bila dia guna teropong tu dia boleh nampak apa yang ada di permukaan laut tu di atas. So dia menggunakan konsep pantulan cahaya. Okey, lagi tu gambar yang keempat. Cermin apa tu? Cermin dentist orang panggil tu. Maksudnya doktor gigi bila nak cek gigi kita kan, dia guna cermin tu nak tengok gigi kita bahagian bawah ataupun bahagian atas sebelah dalam gigi tu. Menggunakan cermin. Dan yang terakhir, kamu tengok gambar yang atas sebelah kanan tu adalah yang paling biasa yang kita guna. Cermin bila kita nak make up ke, nak sikat rambut kan, kita nak bersiap lah. Tu. Itu adalah konsep yang biasa kita guna dalam kehidupan kita. Guna cermin. Okay. So bila kita tengok pantulan cahaya, kita kena tengok gambar sinar cahaya tu. Kan cahaya dipantulkan. Okay, kita tengok. Cahaya yang terkena pada suatu permukaan akan dipantulkan. Rajah di atas, cikgu bagi dua jenis rajah tu, dapat dilihat seperti rajah. Okay, kita tengok. Okay. Pantulan cahaya ni juga dipengaruhi oleh permukaan. Kita tengok sebelah kiri dulu. Okay. Kalau permukaan tu licin, so sinar pantulan tu dia akan bersifat 90 darjah. Macam tu. Okay. Tapi kalau permukaan kasar macam gambar sebelah rajah sebelah kanan tu, so sinar pantulan dia akan mencapah, merawak, bersepah. Nampak? Kita tengok gambar rajah sebelah kanan. Okey, tu beza dia. Seterusnya, sifat yang ketiga. Okey, sifat cahaya yang ketiga, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ni berlaku bila mana cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Medium yang berbeza. Medium tu apa cikgu? Medium tu ialah keadaan. Contohnya kalau kamu tengok gambar sebelah tu, pensel yang diletakkan dalam gelas yang berisi air. So medium di sana, dua medium yang berbeza apa dia? Medium udara dan
air. Nampak? Okey. So, disebabkan pembiasan cahaya ni, maka berlakulah fenomena-fenomena ni. Tengok yang pertama, masa hujan ataupun lepas hujan, kita akan nampak pelangi. Itu menunjukkan fenomena berlakunya pembiasan cahaya. Okey, yang kedua. Nampak yang kedua tu, gambar yang di bawah tu, prisma. Kaca prisma tu. Kalau kita suluh lampu, maka bila lampu melalui prisma tu, cahaya yang keluar tu dia akan mengeluarkan cahaya yang warna macam sama dengan pelangi, warna pelangi tu. Itu pembiasan cahaya. Cahaya bergerak udara, okey, masuk kepada pekejar tu. Prisma tu, pekejar lah. So dia akan keluarkan. Yang ketiga, tengok kanta pembesar tu. Disebabkan pembiasan cahaya itulah, benda yang kecil bila kita gunakan kanta, dia akan jadi besar. Okey. Yang terakhir sama macam contoh yang di awal tadi. Okey. Bila kita letak apa saja barang, benda di dalam gelas yang berisi air, kita akan nampak seolah-olah benda tu, objek tu bengkok. Nampak? Bengkok. Contoh lain, objek yang di dalam air, gelas yang berisi air tu, dia akan kelihatan lebih besar daripada objek yang sebenar. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil gelas, kamu isi air, kamu ambil duit shilling. Satu kamu letak di tepi gelas tu, satu kamu letak dalam gelas. So kamu tengok, duit yang sama, tapi yang di dalam gelas tu saiz dia lagi besar berbanding dengan duit shilling yang di luar gelas. Itu fenomena yang berlaku disebabkan konsep pembiasan cahaya. Jom kita tengok ni, pembentukan pelangi. Konsep pembiasan cahaya ni, apabila cahaya matahari terkena pada titisan hujan, maka proses pembiasan akan berlaku dan terjadilah pelangi. Maksudnya pembiasan cahaya daripada medium udara, langit. Cahaya daripada matahari di langit yang cerah kan hujan dah habis dah, tapi renyai-renyai kan. So cahaya daripada matahari di langit, medium yang pertama langit, udara lah. Tapi bila kena pada titisan air hujan, bila cahaya tu kena titisan air hujan, maka dia akan pergi kepada medium yang kedua. Sama juga dengan contoh-contoh yang tadi tu. Seterusnya, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 104, kepentingan cahaya. Kita tengok apa kepentingan cahaya kepada kita, pada manusia. Apa yang akan berlaku jika cahaya tidak bergerak lurus? Jika cahaya tak boleh dipantulkan, jika cahaya tidak dibiaskan, apakah yang akan berlaku? Tengok muka surat 104. Contoh daripada buku teks kamu ada 3 contoh ni. Yang pertama, situasi pertama tu menunjukkan lampu suluh. Bila kita buka lampu, kita suluh, kalau cahaya tak bergerak lurus, ujung lampu suluh tu, tempat yang kita suluh tu, kita tak nampak cahaya. Kita nak cari yang kita suluh bahagian-bahagian mana kita nak tengok dalam gelap. Kalau cahaya tak bergerak lurus, tak akan ada cahaya di hujung tu yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. So dalam gelap pun, kalau kita buka lampu suluh, kalau cahaya tak bergerak lurus, maka tak akan nampak cahaya tu. Sinar cahaya tu tak akan nampak. Itu yang pertama. Situasi yang kedua ialah sifat cahaya boleh dipantulkan. Kalau macam cikgu terangkan tadi lah, kalau
cahaya tidak boleh dipantulkan, maka kita tak boleh tengok rupa kita macam mana, diri kita macam mana. Kalau orang perempuan nak make up tu, nak tonyok lipstick, nak bubuh celak, tak boleh nampak. Nak bagi sama mata sebelah kiri dengan mata sebelah kanan tu. Sebab bila kita tengok cermin, tak nampak image pada dalam cermin tu. Sebab cahaya tak boleh dipantulkan. Nampak? Jelas semua? Okay, yang terakhir, pembiasan cahaya. Okay, sifat yang ketiga iaitu pembiasan cahaya. Kalau cahaya tak boleh dibiaskan, maka kantor pembesar yang kita ada, yang kita guna tu nak tengok. Ataupun paling mudah. Orang yang pakai spek. Kalau cahaya tak boleh dibiaskan, manusia takkan ada spek. Siapa yang rabun tu, kan, rabun dekat, tak boleh nak nampak benda apa nak dibaca tu bila dekat. Spek tu tak ada. Spek mata yang kita tengok orang duk pakai tu menggunakan konsep pembiasan cahaya. Jelas murid-murid? Alhamdulillah. Tak apa, kalau kamu tak faham mana-mana penjelasan cikgu tadi, boleh tanya. Okay, personal WhatsApp cikgu, ataupun boleh tanya dalam grup WhatsApp kelas. Okay? Itu saja pembelajaran sesi PDPR kita minggu ni. Kita tengok tugasan. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat nota tajuk cahaya yang kita belajar hari ni. So, nota kamu macam biasa, mesti dalam bentuk peta minda atau peta IT yang cikgu buat dalam kelas. Cikgu suruh kamu salin tu. Cikgu tak mau kamu tulis karangan panjang-panjang. Tak mau, itu bukan nota. Okay. Dalam nota kamu kena ada 4 benda ni. Yang pertama, cahaya bergerak lurus dan pecahkan kepada 2, iaitu pembentukan bayang-bayang dan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okay. Untuk yang kedua, pembahagian yang kedua pergi kepada sifat yang kedua, pantulan cahaya. Nyatakan definisi dia dan pecahkan lagi sekali kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Macam contoh yang ada dalam buku teks tu, ataupun kamu nak guna contoh yang cikgu bagi tadi pun boleh. Okay. Pecahan yang ketiga ialah sifat cahaya yang ketiga, proses itu pembiasan cahaya. Okay. Untuk topik ni, pecahkan dia kepada lepas kamu buat definisi sertakan contoh-contoh, kamu pecahkan kepada satu bahagian pembentukan pelangi. Maksudnya penerangan ke fenomena pelangi terbentuk tu macam mana daripada pembiasan cahaya tu. Dan pecahan yang keempat, yang terakhir dalam nota kamu ni, kepentingan cahaya. Macam tadi cikgu terangkan 3 kepentingan tadi. Okay, nota ni buat dalam buku Sains 1. Okay. Dah siap, cikgu nak kamu snap gambar nota yang kamu dah buat ni, yang dah siap ni. Hantarkan bukti ke link yang cikgu sertakan. Ada cikgu bagi link, so kamu hantar gambar kamu gunakan link tu. Kamu klik link tu, kamu pilih nama kamu, lepas tu kamu masukkan gambar yang dah kamu, gambar nota yang dah kamu ambil. Lepas tu kamu send saja. Okay. Bukan cikgu tak bagi kamu nak hantar dalam WhatsApp, tapi WhatsApp ni dia akan berat handphone. Handphone kamu pun akan berat, handphone cikgu pun akan berat. Tapi handphone cikgu paling berat. Sebab apa? Cikgu mengajar banyak kelas. Kelas kamu saja ada 22 orang. Kelas tahun 5 ada 28 orang. Darjah 1, 22 kelas cikgu ajar. Darjah 2, 22 kelas cikgu ajar. Darjah 3, 1 kelas cikgu ajar.
ramai. Kalau semua hantar dalam WhatsApp kat cikgu, jam. Phone cikgu jam nanti. Okay. So, cikgu nak kamu hantar bukti nota yang dah siap tu menggunakan link yang cikgu bagi. Okay. Tugasan yang kedua, buat latihan uji minda dalam buku teks muka surat 109 dan 110. Jawab semua soalan dan cikgu nak kamu lukis gambar. Dalam soalan tu kalau ada gambar, cikgu nak kamu lukis. Cikgu tak reti lukis lah cikgu. Kalau kamu nak lekat, boleh. Photostat, kamu potong gambar tu, kamu lekat gambar tu. Okay. Cikgu tak mahu kamu photostat semua. Contoh, soalan muka surat 19 ada 5 soalan. Kamu photostat. Kamu lekat habis satu muka surat. Tak mahu. Itu kerja orang malas. Kamu tulis salin soalan. Ada gambar. Kamu photostat. Kamu potong. Kamu lekat gambar tu. Lepas tu kamu tulis jawapan. Macam tu. Okay. Untuk tugasan 2 ni, latihan cikgu nak kamu buat dalam buku sains 2. Sama juga, untuk latihan ni pun, ambil gambar sebagai bukti, hantar gambar dalam menggunakan link yang cikgu bagi tu. Okay? Buku tak payah hantar. Sebab PKP. Sekarang ni PKP. Siapa pun tak boleh keluar rumah. Sekolah semua tutup. Pejabat pun tak buka di sekolah tu. Okay? So, cikgu nak kerjasama daripada semua. Ambil gambar, hantar bukti kepada cikgu. Menggunakan link yang cikgu bagi. Jangan hantar dekat WhatsApp. Okay? Kesian kat cikgu. Cikgu penuh nanti. Itu sahaja pembelajaran kita untuk minggu ini. Sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu semua sentiasa duduk di rumah. Jangan keluar. Belajar, kerja sekolah buat semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Assalamualaikum.